Cepat-cepat Daud menuju ke bilik. Bila dia buka je pintu bilik, Daud terkejut tengok isteri dan anak dia dihadang oleh makhluk putih, kepala terbalik dengan mata tu jojol ke bawah. Makhluk tu macam nak serang anak dan isteri dia. Daud terus azan. Dengan pantas, makhluk tu hilangkan diri. Sepanjang malam tu, Daud dan keluarga dia tak boleh tidur. Macam-macam bunyi mereka dengar. Ada bunyi anjing, bunyi harimau, bunyi cakar, bunyi orang bercakap. Dan sepanjang malam tu jugalah tingkap dengan pintu rumah mereka diketuk. Tung 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 tung. Gangguan berakhir bila azan subuh berkumandang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan himpunan kisah seram volume 2. Ada 5 kisah seram dalam volume 2 ni. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Seram. Setiap hari Isnin dan Khamis, Kamal akan main badminton dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. Macam biasa, kalau ada badminton, Kamal akan lepak dekat office dulu. Buat apa yang patut sementara tunggu pukul 9 malam. Sebab nak ulang alik dari rumah ke Dewan tu agak jauh juga. Selalunya bila nak pergi main badminton, Kamal akan bawa laptop sekali, sebab lepas habis main tu dia terus balik rumah. Tapi malam tu, entah buang terbiat agaknya, Kamal rancang lepas badminton dia nak pergi office siapkan kerja sikit. Lepas tu ambil laptop dan terus balik rumah. Selesai main badminton, lepak dengan kawan-kawan dulu, minum dekat mamak. Lepas tu barulah dia pergi office. Sampai dekat office dah dekat pukul 12 lebih malam. Masa tengah buat kerja tu, masuk pula SMS daripada isteri dia. Tanya, balik pukul apa? Tolong beli susu Sofia dah habis. Sorry lambat bagi tahu. Kamal jawab okey je lah. Dalam kepala otak dia dah terfikir, dekat mana nak beli susu tengah-tengah malam buta ni. Kamal kemas barang dan kunci office terus keluar. Dia cari dekat 7-Eleven, tak ada. Merayau lah merata tempat dia punya cari. Cari-cari, jumpa juga akhirnya. Tapi paket kecil je lah. Boleh lah, janji ada stok buat sementara waktu. Dalam perjalanan balik tu, Kamal singgah Petronas Subang Airport nak isi minyak. Masa tu lebih kurang pukul 2 pagi. Selesai isi minyak, masa nak keluar dari kawasan stesen minyak tu lah, Kamal rasa lain macam. Bila masuk je jalan besar, Kamal rasa kereta dia berat dan bulu roma dia meremang. Dalam hati berkata, ada yang tak kena ni. Kamal tengok cermin pandang belakang tu, terus berderau darah dia. Kamal buat-buat pandang kerusi sebelah sambil jeling-jeling ke belakang. Sah, memang ada sesuatu dekat kerusi belakang dia. Tiba-tiba Kamal mula berpeluh. Bila dah dapat tenangkan diri dan hilang rasa panik, Kamal mula baca apa yang patut dan bercakap dengan makhluk yang tak diundang ni. Rambutnya lurus, menjurai melepasi bahu dan berbaju hitam atau kelabu. Kamal tak pasti sebab keadaan masa tu sama-sama ada cahaya lampu jalan je, muka tak nampak. Kamal kata pada makhluk tu, engkau makhluk, aku pemakhluk. Pencipta kita Allah. Bezanya aku ni makhluk yang dimuliakan. Engkau naik kereta aku tanpa izin. Aku hantar kau ke tempat kau naik tadi dan aku nak kau turun situ. Tergagap jugalah Kamal bercakap masa tu. Siapa yang tahu jalan dari Subang Airport menghala ke Lebuh Raya Persekutuan boleh agak berapa jarak jauhnya. Nasib baik sekarang ni dah ada U-turn dekat arah Damansara. Jadi Kamal buat U-turn dekat situ dan menghala ke arah bulatan Subang Airport untuk buat U-turn sekali lagi menghala ke stesen Petronas tadi. Kereta berat masa tu tak tahu nak cakap. Terasa macam bawa 30 km sejam je.
je dengan beban 50 tan nak sampai ke Petronas tu. Sambil memandu tu, sesekali Kamal jeling cermin nak tengok makhluk tu ada lagi ke tak. Mulut Tengku Mak Kamit baca ayat kursi dan macam lagi lah dengan zikrullah lagi. Tapi makhluk tu senyap je kat tempat duduk belakang, macam tak ada apa-apa kesan. Tak terasa panas ke dengan ayat-ayat yang Kamal baca tu? Pelik juga Kamal. Sampai je dekat Petronas tadi, Kamal berhentikan kereta dan turunkan tingkap belakang, kiri dan kanan sambil cakap dengan benda tu. Okey saudari, kita dah sampai, boleh turun dekat sini. Sambil jeling lah cermin pandang belakang tu. Dia ada lagi, tak nak turun. Kacau macam ni, kata Kamal. Tiba-tiba Kamal perasan ada kereta bagi lampu tinggi dan secara automatik dia toleh ke cermin sisi sebelah kanan. Bila dia tengok balik cermin pandang belakang, benda tu dah tak ada. Kamal terus pusing badan nak tengok lah kepastian dia ada ke tak. Memang sah, dah tak ada. Kamal apa lagi terus pecut lah tinggalkan kawasan tu. Dia tekan pendek minyak dan rasa ringan balik. Tapi ada bau wangi macam bau bunga melo. Sampai dekat luar pagar rumah, Kamal teringat pesan orang-orang tua dulu. Dia pun tak jadi masuk rumah dan pergi lepak sorang-sorang perkena tertarik dekat mamak sambil layan Astro. Setengah jam kemudian baru dia balik rumah, baca-baca apa yang patut, basuh kaki, ludah kiri, ludah kanan dan baru masuk rumah. Malam tu Kamal tak boleh nak lelapkan mata. Masih terbayang-bayang lagi makhluk tu. Sebelum ni Kamal ada jugalah dengar cerita pasal langsui dekat bulatan Subang Airport tu. Cumanya dia tak sangka dia boleh terkena malam ni. Tahun 1990, masa tu Nasir tingkatan 1. Kecoh dekat sekolah Nasir dengan cerita pasal ada sebuah kereta Proton Saga Aerobat yang dijual dengan harga murah. Tak sampai RM500. Memang murah sangat. Yelah, mana nak dapat kereta murah macam tu dan masih baru lagi. Kereta tu second hand tapi baru je pakai beberapa bulan dan pemiliknya dah jual pada satu kedai kereta terpakai. Tapi kereta tu tak ada seorang pun yang nak beli. Pelik kan? Kereta tu tak laku bukan sebab dah tak boleh guna atau rosak. Kereta tu masih elok lagi. Tapi ada yang tak kena dengan kereta Proton Saga tu. Bila buka pintu kereta tu, akan terhidu satu bau yang amat busuk. Tak tahulah nak gambarkan dia punya busuk tu macam mana. Lebih busuk daripada bangkai. Itulah puncanya kereta tu tak laku. Kalau nak ikutkan, puas jugalah orang kedai tu bersihkan macam-macam jenis shampoo dia pakai nak hilangkan bau tu. Tapi bau tu tak hilang-hilang juga. Menurut cerita yang Nasir dengar pasal kereta tu, pada satu hari pemilik kereta asal ni yang bernama Mael balik dari kerja agak lewat sikit hari tu. Dalam perjalanan pulang tu, Mael lalu satu kawasan tanah perkuburan. Memang tiap-tiap hari Mael ni dia akan ikut laluan tu, tapi mungkin dah biasa agaknya. Mael tak ada rasa apa-apa bila lalu dekat situ. Kebetulan hari tu, lepas lalu kawasan tanah perkuburan tu, ada seorang wanita tahan kereta Mael ni. Masa tu lebih kurang pukul 8.30 malam. Mula-mula Mael tak nak berhenti. Yelah, dah malam-malam macam tu. Entah kenapa hati dia tergerak pula nak berhenti. Mael turunkan tingkap dan bertanya nak ke mana. Wanita tu kata dia nak balik rumah. Dari petang tadi dia tunggu bas, tak ada satu pun yang lalu, dan minta tolonglah si Mael ni tumpangkan dia sampai kawasan perumahan depan tu. Kebetulan Mael lalu situ, jadi dia pun tumpangkan wanita tersebut. Wanita tadi pun naiklah kereta si Mael. Bila dia masuk je kereta, semerbak bau wangi. Mael buat tak tahu je lah. Cantik jugalah orangnya. Dalam kereta tu Mael tak banyak cakap dengan wanita tu. Tak sampai 1 kilometer, wanita tu suruh berhenti. Dia kata dah sampai rumah dia. Sebagai tanda terima kasih, perempuan tu bagi sepotong kain pada Mael dan pesan supaya simpan elok-elok kain tu. Jangan dibuang pula. Simpan dalam kereta ni, katanya. Mael pun tanpa banyak tanya, dia pun terima kain tu dan terus pulang ke rumah. Untuk pengetahuan, Mael ni dah berkahwin. Keesokan harinya, hari Minggu, Mael cuti. Mael banyaklah habiskan masa dekat rumah dengan keluarga dia. Biasanya kalau hujung minggu ni dah tak ada kerja, Mael akan cucilah kereta dia tu. Kereta baru lah katakan, baru sebulan pakai. Mael basuh kereta dengan bini dia. Masa bini dia tengah vacuum dalam kereta tu, dia terjumpa kain. Bini dia tanyalah kain siapa ni. Mael pun ceritakan apa yang dia alami malam tadi. Bini dia marah jugalah. Dia terus ambil kain tu, buang dalam tong sampah. Mael tengok je bini dia buang kain tu. Kalau dilarang lain pula jadinya. Bini dia terus masuk dalam rumah. Esoknya macam biasa, Mael bangun pagi dan bersiap-siap nak pergi kerja. Masa Mael nak buka pintu kereta, dia dah tercium dah
bau busuk. Bau tu datang dari kereta dia. Bila Mak Ai buka je pintu kereta, bau tu semakin kuat pula. Mak Ai terus panggil bini dia dan tanya, ada tak hidu apa-apa? Bini dia cakap ada. Kereta tu bau busuk. Nak tak nak, Mak Ai terpaksa jugalah bawa kereta tu pergi kerja. Malam harinya pula, masa tengah tidur, tiba-tiba Mak Ai terdengar alarm kereta dia berbunyi. Bila Mak Ai keluar dan periksa kereta dia, tak ada apa-apa pula. Dia masuk rumah semula. Tapi baru je nak lelapkan mata balik, sekali lagi alarm kereta dia berbunyi. Tapi kali ni Mak Ai intai ikut tingkap dulu. Bila dia selak je kain lansir tu, dia nampak wanita kemarin yang ditumpangkan tu berdiri sebelah kereta dengan pakaian yang lusuh. Tapi wajah wanita tu nampak pucat. Cepat-cepat Mak Ai keluar, tapi wanita tu dah hilang dan tinggalkan bau yang sangat busuk. Lepas nampak kelibat wanita tu, kereta Mak Ai ni dah tak berbunyi lagi. Seminggu lebih jugalah Mak Ai bertahan guna kereta busuk tu. Tapi dalam seminggu tu jugalah Mak Ai perasan ada sesuatu yang tak kena. Tiap-tiap malam Mak Ai perasan wanita yang dia tumpangkan tu ada dekat sebelah kereta dia. Tapi bila Mak Ai keluar nak periksa, dia gaib. Akhirnya Mak Ai minta tolong seorang ustaz untuk tengok-tengokkan kereta dia. Mana tahu ada benda yang menumpang. Setelah Mak Ai ceritakan segala-galanya, termasuklah wanita yang ditumpang dan kain yang bini dia buang tu, ustaz tu kata selagi kain tu tak dapat, selagi itulah wanita misteri dan bau busuk ni akan ada dalam kereta ni. Mana nak cari kain tu? Lori sampah dah buang ke mana entah. Dah lah tiap-tiap malam tidur asyik terganggu je. Dipendekkan cerita, Mak Ai buat keputusan jual kereta tersebut setelah puas berikhtiar hilangkan bau busuk tu. Mak Ai jual kereta tu dekat sebuah kedai kereta terpakai dekat Ceras. Lama jugalah kereta Mak Ai tersadai dekat kedai tu. Tak ada seorang pun nak beli. Tak tahulah apa cerita kereta tu sekarang, tapi ada juga terdengar cerita kereta tu dah ada orang yang beli. Yang beli tu pula nasi dengar cerita orang yang ada ilmu jugalah. Entah macam mana dia buat kereta tu hilang bau busuknya, wallahu alam. Kisah ni terjadi sekitar tahun 1994. Terjadi kepada ayah Zaki yang bernama Pakcik Omar. Pakcik Omar ni tinggal berdua dengan bini dia bernama Makcik Yah. Sebab anak-anak yang lain termasuklah Zaki ni semua tinggal dekat asrama. Keluarga Zaki tinggal di sebuah kuartus klinik kerajaan dalam negeri Pahang. Pakcik Omar bekerja sebagai doktor dan kebiasaannya pada masa itulah klinik kerajaan hanya ada seorang atau dua doktor je. Kiranya Pakcik Omar ni pangkat dia tinggilah dalam organisasi klinik tu. Jadi dia diberi sebuah banglo lama berdekatan dengan klinik tersebut. Banglo ni boleh dikatakan vintage jugalah pada sesiapa yang biasa tinggal dekat kuartus-kuartus kerajaan pada tahun 80-an 90-an mesti tahu jenis banglo ni. Reka bentuk zaman-zaman penjajah British dengan halaman rumah yang luas. Sekali pandang memang cantik lah rumah banglo ni, tapi bila tengok lama-lama memang menyeramkan sebab macam dalam cerita rumah berhantu pun ada. Pada satu hari ni, kakak Makcik Yah, bini Pakcik Omar ni lah, meninggal dunia dekat Kempas, Johor. Mereka sekeluarga pun pergi ke sana. Tapi Pakcik Omar balik Pahang awal sikit sebab orang dari kementerian nak datang. Makcik Yah dengan anak-anak yang lain termasuklah Zaki tinggal Johor sampai hari Ahad. Pakcik Omar sampai rumah hari Khamis. Duduklah dia dekat banglo tu sorang-sorang. Tak adalah dia takut ke apa ke sebab keluarga dia memang dah bertahun-tahun duduk situ sejak Zaki darjah 1 lagi. Hinggalah Pakcik Omar ni balik dari kerja petang Jumaat tu. Bila dia dekat pintu dan masa tengah buka kasut, dia nampak kelibat perempuan keluar dari master bedroom dan pergi ke dapur. Dia pun pelik lah. Awal pula bini dia balik, kata balik hari Ahad. Pakcik Omar tak adalah fikir bukan-bukan sebab masa tu mana ada handphone. Kalau Makcik Yah nak telefon rumah, nak bagi tahu dia dah balik pun bukan ada orang dalam rumah ni. Kalau nak telefon office pun Pakcik Omar satu hari tak ada dekat office sebab meeting. Jadi Pakcik Omar anggap je lah Makcik Yah ni memang dah balik awal. Masa dekat ruang tamu tu, Pakcik Omar ni tanyalah bini dia, "Yah, budak-budak mana?" Senyap je. Makcik Yah tak menjawab. Kemudian Pakcik Omar pergilah ke dapur. Dia nampak Makcik Yah tengah siang ikan. Dia tanya lagi, "Yah, budak-budak ni tak ikut balik ke? Siapa hantar balik?" Makcik Yah tak menjawab. Dia pandang je Pakcik Omar sambil tersenyum. Pakcik Omar cakap senyuman Makcik Yah tu pelik sangat, menyeringai sampai nampak gigi. Yang lagi pelik ni, selalunya Makcik Yah ni memang banyak cakap dekat rumah. Tiba-tiba Makcik Yah bersuara, "Abang nak kopi?" Pelik pula bini aku ni, kata Pakcik Omar dalam hati. Sebab bini dia mana pernah panggil dia abang, panggil ayahnya je. Dan Pakcik Omar tak minum kopi, dia minum teh susu.
Pelik juga bila makcik Yah ni nak buatkan kopi, sebab bini dia tak pernah tanya pun, terus je buat teh susu untuk Pakcik Omar ni. Sejak bila pula aku minum kopi ni Yah? Apasal berabang-abang ni, kata Pakcik Omar. Makcik Yah gelak je. Gelak dia, manja bercampur seram. Kemudian makcik Yah teruskan kerja dia siang ikan. Pakcik Omar yang dah rasa pelik ni terasa nak pergi tandas. Bila dia pergi ke dapur semula, kosong, tak ada orang. Ikan yang kena siang tu pun dah tak ada. Macam dapur tu memang tak ada orang guna sebelum ni. Pakcik Omar dah seriau. Cepat-cepat dia masuk bilik. Masuk je bilik gelap. Bila buka lampu, bilik tu kemas je, tak terusik. Sejak dia sekeluarga balik kempas, Pakcik Omar ni kalau bini dia tak ada rumah, dia tidur dekat ruang tamu. Maknanya makcik Yah memang tak balik lagi lah. Pakcik Omar ni mula panik. Dia telefon saudara dia dekat kempas tu. Along, siapa hantar Mak Tam balik Pahang? Pak Tam, mana ada Mak Tam balik lagi? Dia ada borak-borak dekat luar tu. Along bagi makcik Yah telefon tu. Pakcik Omar tak bagi tahulah pasal kes dapur tu. Borak-borak lebih kurang, lepas tu dia letak. Siapa pula yang dijumpa dekat dapur tadi? Pakcik Omar nekat. Dia tak nak tidur rumah malam tu. Dia ingat nak tidur dekat rumah pelatih HA, Hospital Assistant, yang lebih kurang 500 meter dari rumah dia. Tak sempat nak keluar rumah. Pakcik Omar nampak makcik Yah tengah menari-nari dekat ruang tamu sambil menyanyi lagu Tudung Periuk. Berlari Pakcik Omar masuk bilik, kunci pintu. Lepas tu dia ambil Al-Quran, surah Yasin, duduk atas katil. Dia baca Yasin kuat-kuat. Tiba-tiba dum 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 dum, pintu bilik dia kena ketuk kuat gila. Apa? Bukalah pintu. Yang nak masuk. Yang nak masuk. Bukalah. Meremang boleh tengkuk Pakcik Omar masa tu. Azan masa tu dia tak tahu dah berapa kali dia laung. Baca Al-Quran, baca surah Kursi, baca Yasin. Sekali lagi pintu bilik kena ketuk dengan kuat. Tapi kali ni suara makcik Yah dah bertukar jadi garau. Abang, buka pintu. Pakcik Omar teruskan bacaan dia. Lepas tu senyap. Kemudian perlahan-lahan Pakcik Omar pergi dekat pintu bilik dan tekapkan telinga dekat pintu. Tak ada bunyi apa-apa. Dengan hati yang berdebar-debar, dia meniarap dekat lantai nak intai dari bawah pintu tu pula. Bila dia intai je, rasa nak berhenti jantung Pakcik Omar ni bila dia nampak makcik Yah pun tengah intai juga dari bawah pintu sambil menyeringai. Tak fikir panjang, Pakcik Omar buka tingkap bilik dan terus terjun ke bawah. Rumah tu tinggi tau. Landing je atas tanah, Pakcik Omar terus berlari pergi ke rumah HA. Dia tumpang dekat situ sampailah isteri dan anak-anak dia balik hari Ahad tu. Masa keluarga dia balik, Pakcik Omar tak bagi keluarga dia masuk rumah dulu. Mereka sekeluarga dan staf-staf klinik buat bacaan Yasin dekat rumah. Barulah Pakcik Omar bagi keluarga dia masuk bilik. Lepas tu seminggu Pakcik Omar buat kenduri bacaan Yasin dekat rumah. Makcik Yah masa tu dah menangis-nangis tanya lelaki dia ni kenapa, sebab Pakcik Omar tak nak bagi tahu apa-apa lagi. Lagilah meraung makcik Yah sebab ingat Pakcik Omar ni dah buang terbiat. Malam terakhir bacaan Yasin, barulah Pakcik Omar buka cerita. Yang kelakarnya bukan Pakcik Omar yang demam, isteri dengan anak-anak dia yang demam, termasuklah si Zaki ni. Kisah yang Rosli nak kongsikan ni adalah pengalaman dia yang terkena gangguan gara-gara batu nisan lama. Rosli seorang pembuat batu nisan di sebuah daerah terletak di utara tanah air. Pada satu hari Jumaat sekitar pukul 8 malam, sebuah kereta berhenti betul-betul depan rumah Rosli ni. Keluar seorang lelaki lingkungan 30-an datang dengan isteri dia. Tujuan lelaki tu datang malam-malam tu nak minta tolong Rosli ni baiki batu nisan yang dia bawa ni. Rosli pun belik-belik lah dua batu nisan yang dibungkus dengan surat khabar. Batu nisan tu dah usang sangat bentuk dan rupanya sampaikan tulisan Jawi pada batu nisan tu susah nak dibaca. Rosli tanyalah siapa punya batu nisan tu. Lelaki tu kata batu nisan ni milik ibunya yang bernama Polan binti Sipolan. Kata Rosli pada lelaki tu, batu nisan ni dah terlalu lama dan usang. Daripada baiki, lebih baik tempah yang baru je. Tapi lelaki tu tak nak. Dia nak yang ni juga. Disebabkan kesian, Rosli setuju nak baiki batu nisan tu. Lelaki tu dan isterinya segera pulang ke Ipoh sebab ada urusan kerja dan tinggalkan nombor telefon dia pada Rosli. Lepas lelaki tu dengan isterinya pulang, Rosli ambil batu nisan tadi dan kesat dengan kayu kotor. Lepas kesat segala kotoran dan lumut yang ada, tulisan Jawi tu dah boleh dibaca. Memang nama pemiliknya Sipolan binti Sipolan, meninggal pada 12 Mei 1990. Sedar tak sedar, dah dekat pukul 12 malam, Rosli bersihkan batu nisan tu. Dia terus tinggalkan batu nisan
Nissan tu dekat luar rumah dan terus masuk ke dalam rumah. Masa Rosli baru nak lelapkan mata, tiba-tiba dia terhidu bau wangi macam bau bunga cempaka. Tak lama kemudian terdengar bunyi macam kaki diseret dan bunyi dentuman. Boom. Rosli nak bangun. Dia nak tengok kalau ada pencuri yang nak pecah masuk rumah dia. Masa dia nak bangun tu, tiba-tiba kedua-dua belah bahu Rosli macam ditimpa benda berat. Tak boleh bangun. Rosli terkaku atas katil. Dekat depan Rosli ada seorang wanita yang tinggi lampai sampai ke siling. Rambutnya panjang, tutup separuh wajah. Wajah sebelah runtuh, mengerutu dan berlendir. Tangan kiri wanita tu pegang batu nisan, pakai baju hitam koyak rabak. Dia renung je tepat ke arah Rosli. Ketika itulah bau busuk menyelubungi bilik Rosli. Bau busuk yang teramat sangat. Lembaga wanita tu bergerak menghampiri Rosli sambil angkat tangannya yang pegang batu nisan tu macam nak hentak kepala Rosli. Tinggal sejengkal lagi lembaga tu nak sampai. Rosli berkata dalam hati, habislah kepala aku, hancur berkecai. Rosli terus pejamkan mata dan alhamdulillah lembaga wanita tu hilang. Lepas tu Rosli terus teringat batu nisan yang dibawa oleh pasangan suami isteri tadi. Adakah Polan binti Sepolan yang menjelma dalam bilik tadi dan mungkin dia marah Rosli sebab cuba baiki batu nisan tu. Esoknya lepas solat subuh, Rosli terus telefon pasangan suami isteri yang datang bawa batu nisan ni. Rosli suruh lelaki tu datang balik ambil batu nisan ni. Tapi Rosli tak bagi tahu apa yang dia alami malam tadi. Rosli cuma cakap dia tak boleh baiki batu nisan tu. Lelaki tu merayulah pada Rosli. Katanya dia dah hantar batu nisan ni pada ramai pembuat batu nisan, tapi semuanya hantar balik. Rosli terpaksa tolak juga permintaan lelaki tu. Mungkin gangguan itulah yang menyebabkan orang lain tak nak baiki batu nisan tersebut. Dulu Daud memang kaki nombor ekor. Kalau tak ambil nombor memang tak sah. Rasa jiwa tak tenteram. Daud tak tahulah kenapa dia jadi ketagih sangat dengan benda haram ni, sampai sanggup bayar beratus-ratus pada bomoh semata-mata nak dapatkan lucky number. Tapi semuanya tak berhasil. Semuanya penipu. Hinggalah Daud berjumpa dengan seorang bomoh siam yang betul-betul membuahkan hasil, tapi dibayar dengan nyawa anak bini dia sebagai pertukaran. Sampai sekarang Daud masih terbayang-bayang kejadian yang menimpa mereka sekeluarga. Kejadian ni berlaku setahun lalu. Daud dengan kawan dia bernama Yunus jumpa seorang bomoh siam yang tinggal dekat seberang kampung dikenali sebagai Tok Pamin. Orang sini pernah bercerita bomoh ni memang handal. Bukan setakat meramal nombor je, nak hantar santau pun boleh. Daud dapat rasakan memang dialah bomoh yang mereka cari selama ni. Malam tu Daud dengan Yunus menuju ke rumah Tok Pamin naik motosikal. Mereka bawalah buah tangan sikit untuk Tok Pamin. Tapi kalau tak kuat semangat, baik jangan pergi sebab tempat ni sangat menyeramkan. Lebih-lebih lagi waktu malam. Sebelum menuju ke rumah tu akan ada satu persimpangan menuju ke kiri dan kena ikut kebun getah sebelum sampai rumah Tok Pamin. Entah kenapa masa tu Daud langsung tak ada rasa takut. Perasaan dia membuak-buak nak dapatkan nombor ekor ni. Mereka berdua akhirnya sampai ke rumah bomoh tu. Lepas bagi salam dan bagi tahu tujuan kemari, mereka dipersilakan masuk. Tok Pamin duduk bersipuh depan meja yang dihiasi dengan peralatan-peralatan permujaan. Sebelum Tok Pamin mulakan upacara, dia pesan pada mereka berdua, kalau nombor ni keluar esok, jangan bagi tahu sesiapa dan separuh daripada duit tu kena bakar dan simpan abunya dalam sebuah bekas dan tanam. Mereka berdua setuju dengan peraturan tu. Kemudian Tok Pamin mulakan upacara. Kemenyan dibakar, mentera dibaca. Tak kenapa Daud rasa seram sejuk masa tu. Yunus diam je, tak berkata apa-apa. Tingkap kayu rumah ni terbuka tertutup, terbuka tertutup. Pelik sebab masa mula-mula mereka sampai tadi cuaca elok je. Tiba-tiba ada angin bertiup kencang macam nak ribut. Daud perasan dia macam nampak kelibat putih tengah berlega-lega dengan pantas dekat luar kawasan rumah ni. Bila dah habis baca mentera, keadaan jadi tenang semula. Kemudian Tok Pamin pesan, jangan pandang belakang. Ambil tangkal ni dan ikat dekat leher. Lepas pukul 12 nanti, mereka kena pergi ke tanah perkuburan. Kalau nampak ada kubur yang berasap, pergi dekat kubur tu dan minta pada dia. Kalau nampak lembaga putih, jangan takut. Itu belaan Tok Pamin. Dia akan awasi mereka berdua. Jangan sesekali langgar pantang atau akan ditimpa kecelakaan. Masa tu Daud rasa macam ada sesuatu berada dekat belakang dia. Bulu tengkuk meremang. Tiba-tiba Daud rasa bahu dia disentuh. Bila Daud tengok bahu belah kiri dia, Daud terkejut.
Dia nampak ada satu susuk tangan yang sangat menakutkan. Kukunya hitam dan panjang. Kalau tangan pun dah menakutkan, apatah lagi wajahnya. Jangan takut, itu belaan aku. Kalau kamu berdua ikut peraturan aku, pasti kamu akan selamat. Sebelum kamu, dah ramai yang pernah ke sini. Kalau ikut peraturan, kau selamat. Mungkin peraturan, nyawa balasnya. Baik Tok, ni ada sikit buah tangan dan pengeras. Tok terima ya. Kau perhatikan mereka, buat seperti apa yang kita janjikan. Tiba-tiba Daud dengar satu bunyi aneh dekat belakang dia. Lepas tu Tok Pamin suruh mereka berdua pergi. Mereka pun bergerak menuju ke tanah perkuburan pada malam ni juga. Sepanjang mereka keluar menuju ke simpang, Daud dapat rasakan macam ada sesuatu yang ikut mereka daripada belakang. Daud teringat pesan Tok Pamin, jangan pandang belakang. Mereka teruskan perjalanan menuju ke sebuah gerai makan sebelum ke tanah perkuburan. Sepanjang perjalanan tu, hati Daud tak tenang. Bulu roma sentiasa meremang. Lepas makan dan minum, jam pun dah dekat pukul 12. Mereka bergerak ke tanah perkuburan berdekatan kawasan tu. Selama ni, Daud tak pernah rasa seram macam ni. Bomoh-bomoh sebelum ni, kebanyakannya penipu. Agaknya bomoh siam ni memang handal. Dan tibalah mereka ke sebuah tanah perkuburan. Daud dan Yunus berhenti depan tanah perkuburan dan mula perhatikan setiap kubur yang berasap. Tak lama kemudian, Yunus nampak satu kubur berasap dekat ujung belah kiri. Mereka berdua terus bergerak pergi ke kubur tu dan duduk bersipuh depan kubur tu. Tok, nenek kami datang ni ada hajat. Kami nak minta nombor, kata mereka. Lama juga mereka perhatikan kubur tu, tapi macam tak ada apa-apa je. Tiba-tiba tanah kubur tu bergerak macam tulis sesuatu. 444. Itulah nombor yang tertulis atas tanah kubur tu. Mereka tersenyum lebar. Firasat Daud kuat mengatakan nombor ni mesti kena first prize. Keesokannya mereka beli dan keputusannya mereka kena jackpot first prize. Daud macam tak percaya dengan apa yang berlaku hari tu. Duit dah ada depan mata. Mereka berdua sangat teruja sampai lupa syarat yang Tok Pamin bagi tahu mereka sebelum ni. Daud joli sepuas-puasnya dengan anak isteri. Hinggalah pada satu malam, masa tu Daud dan keluarganya baru sampai rumah balik dari bercuti panjang. Yunus telefon Daud. Daud, kau kat mana? Tolong aku Daud. Hantu tu nak makan aku Daud. Talian terputus. Daud terkejut. Pelik bila dengar suara Yunus cemas. Tiba-tiba Daud teringat sesuatu. Satu perjanjian yang telah termeterai antara mereka berdua dengan Tok Pamin. Daud ke hulu kelih fikir keadaan ni macam orang gila. Daud cuba telefon Yunus tapi tak berjawab. Tiba-tiba Daud terdengar satu bunyi ketukan yang amat kuat dekat pintu rumah. Bam 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 bam. Kedengaran satu suara yang sangat menakutkan dekat luar rumah, macam suara seekor singa kelaparan. Abang, tolong! Ayah! Mak, tolong! Cepat-cepat Daud menuju ke bilik. Bila dia buka je pintu bilik, Daud terkejut tengok isteri dan anak dia dihadang oleh makhluk putih, kepala terbalik dengan mata tu jojol ke bawah. Makhluk tu macam nak serang anak dan isteri dia. Daud terus azan. Dengan pantas, makhluk tu hilangkan diri. Sepanjang malam tu, Daud dan keluarga dia tak boleh tidur. Macam-macam bunyi mereka dengar. Ada bunyi anjing, bunyi harimau, bunyi cakar, bunyi orang bercakap. Dan sepanjang malam tu jugalah tingkap dengan pintu rumah mereka diketuk. Tum 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 tum. Gangguan berakhir bila azan subuh berkumandang. Pagi tu Daud pergi cari Yunus dekat rumah dia, tapi Yunus tak ada. Abang dia kata Yunus dah tak balik rumah sejak 2 hari lepas. Daud jadi buntu. Nak tak nak dia terpaksa ceritakan apa yang jadi pada pak mertua dia, Haji Tahir. Atas nasihat pak mertua dia, Daud cari seorang ustaz untuk pulihkan keadaan. Alhamdulillah mereka jumpa seorang ustaz yang akhirnya dapat selesaikan perjanjian yang Daud dan Yunus ni buat. Tapi seminggu jugalah ustaz dan anak muridnya berkampung dekat rumah Daud. Anak dan isteri Daud dia pergi hantar dekat rumah pak mertua buat sementara waktu. Kata Daud, seminggu ustaz dan anak muridnya dalam 4 orang kena ganggu dengan gangguan yang amat teruk. Macam-macam kelibat muncul dalam rumah tu. Ada satu lembaga tu macam sepasang suami isteri tua muncul dekat dapur. Bila mereka nak halau, lembaga tu boleh melompat dan melekat dekat dinding macam cicak. Lepas tu terus gaib. Ada juga muncul lembaga macam budak hitam legam, kaki dan tangan dia terbalik, duduk dekat dalam tandas. Terkejut anak murid ustaz ni bila buka pintu tandas. Lembaga budak hitam tu sempat menyeringai tunjukkan giginya yang tajam dan runcing tu sebelum hilangkan diri. Tapi paling membingitkan telinga bila pintu dan tingkap rumah kejap-kejap kena ketuk, ditambah pula dengan bunyi orang
cakap, berlari dalam rumah, bunyi anjing menyalak, sampaikan terdengar macam orang menyanyi pun ada. Punyalah teruk mereka kena ganggu masa tu. Yang paling susah nak halau ialah lembaga putih kepala terbalik mata tu jojol tu. Lembaga tu suka main cak-cak. Kejap muncul sebelah katil, kejap muncul dekat ruang tamu, kejap melekat atas siling rumah. Akhirnya Ustaz berjaya berkomunikasi dengan makhluk tu. Lepas dia rasuk salah seorang anak murid Ustaz. Macam-macam makhluk ni minta. Darah kambing hitam lah, telur lah, darah hit lah. Tapi Ustaz tak layan semua tu. Setelah berhempas pulas melawan, akhirnya tewas juga makhluk tu. Lepas tu Daud buat doa selamat dan baca ayat Yasin dekat rumah dia. Lepas anak dan isteri Daud ni pulang, isteri dia buka cerita. Sebenarnya gangguan tu bukan Daud je yang kena, anak dan isteri dia pun kena, termasuklah bapa dan mak mertua dia dekat rumah. Tapi tak seteruk Daud, ustaz dan anak murid kena dekat rumah Daud ni. Dekat rumah pak mertua, pintu dan tingkap diketuk sepanjang minggu tu. Ada juga macam pasir dan batu dibaling atas atap rumah. Gangguan berakhir macam tu je hilang. So pagi tu Daud dapat berita dari abang kepada Yunus ni. Yunus meninggal dalam kemalangan motosikal. Orang ramai jumpa dia dalam parit tepi jalan besar berhampiran simpang nak masuk ke rumah Tok Pamin tu. Sejak kejadian itulah Daud dah taubat nak main nombor lagi. Alright, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah itu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.